Rumah Ngaji Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur dapat kita bersama-sama lagi pada petang ini. Dan insya-Allah kita hari ni hari Ahad, tuan-tuan, dah nak masuk hari Isnin, 2-3 jam lagi masuk hari Isnin, pukul 12 malam nanti insya-Allah. Tapi kami di sini di Glasgow ni baru pagi, 9.30 pagi. 9.30 pagi. Nampak matahari saya sekarang ni depan saya matahari. Tetapi sebenarnya walaupun matahari ni cerah, orang sini panggil terik, tetapi kesejukannya hari ni lah negatif 2 darjah Celsius. Sangat sejuk. Sangat sejuk negatif ya, bukannya kosong ataupun 1, negatif. Tapi dia akan beransur naik, maksimumnya ni 8 darjah Celsius. Yang paling minimum tadi negatif 2. Masya Allah, tuan-tuan faham. Kalau keluar pada rumah ni tidak pakai sarung tangan, Masya Allah InsyaAllah. Jadi hari ni kita seperti yang nyatakan janji kita adalah kuliah umum, di mana kuliah umum ni kita akan sambung lagi tentang hutang. Hutang ya. Jadi ada matahari hari ni, dapat saya berjemur sikit pada pagi ni insyaAllah. Walaupun hari ni pagi pukul 9.30 pagi ni matahari memang nampak sebenarnya dia agak tinggi. Pukul 12 nanti dah masuk Zuhur, pukul 2 masuk Asar, pukul 4 dah masuk Maghrib. Pukul 4 setengah tu dah gelap dah hari. Masuk Maghrib ni kalau puasa di sini ke masa ni dalam 7 jam gitu, kan. Pukul 4 lebih dah buka puasa. Berarti pagi tu 7.30, 7 lebih. Baik. Dulu kita cerita tentang hutang. Dan hutang ni memang satu perkara yang kalau boleh semua orang tak nak berhutang ni. Semua orang tak nak berhutang ni. Tetapi apakah daya, kadang-kadang desakan hidup, desakan kehendak, ataupun godaan dan sebagainya, kan. Godaan dan sebagainya, kita terpedaya dengan hutang ni. Dan kita terikat dengan hutang ni. Lepas tu kita jadi terbeban. Jadi terbeban pula. Jadi kalau kita tanya orang, pernah tak kita berhutang? Ataupun pernah tak awak berhutang? Kan kalau kita tanya. Jadi bila kita tanya ni, awak berhutang ke tak berhutang? Pernah tak berhutang? Jadi kita tanya, boleh katakan tiada seorang pun manusia hari ni tak nak berhutang. Namun pada zaman ini konsep hutang tu telah menjadi lumrah ataupun budaya dalam masyarakat kita, tanpa mengira bangsa, bahasa, agama, semuanya berhutang mereka. Syarikat besar, syarikat pemberhutang, kan. Cuba tengok dekat BSK itu, semua hutang mereka. Nampaknya dia ada syarikat besar ya, bilion-bilion dia punya modal hutang syarikat dia, tapi sebenarnya semuanya dengan hutang. Beli saham berjuta-juta, berpuluh juta, tapi berhutang. Maknanya baik individu, organisasi, keluarga ataupun siapa saja memang berhutang. Nak berniaga ke, nak berjalan ke, nak belajar ke, bahkan kadang-kadang yang paling kecil sekali tu berhutang kedai runcit RM70, RM80, RM100 sebulan, tapi tak bayar. Makanan dah makan. Ni dia tunjuk. Maknanya itu merupakan kesempitan ataupun keterikatan dengan hutang. Sewa rumah pun sama, kan. Bila nak bayar saya akan bayar, bila nak bayar saya tak bayar. Kemudian kalau kita suruh keluar di bawah kita, macam rumah dia pula. Jadi kita yang menjadi hutang ni, yang berhutang ni macam menjadi pengemis pula, gitu. Jadi oleh kerana kita ni banyak keinginan, banyak sangat kehendak, banyak sangat godaan, iklan dan sebagainya, menyebabkan masyarakat kita terjebak dengan hutang. Jadi
kita cuba tengok apa itu hutang, definasi. Dulu kita cerita gitu, sekarang definasi hutang. Cuba tengok ya. Hutang atau al-qardu, itu yang dulu kita pernah dengar, al-qardu hasan, al-qardu al-bai' sama haji dan sebagainya. Al-qard merujuk kepada penyerahan, menyerahkan sesuatu barang atau harta atau duit ke, emas ke dan sebagainya, berhutang daripada pemiutang, orang yang bagi hutang, kepada penghutang. Daripada pemiutang, orang bagi pemiutang tu orang bagi hutang, dan penghutang, orang yang menghutang, yang meminjam, bagi barang, duit ke, emas ke, sebagainya, tak kisahlah, barang, harta, dengan syarat barang tersebut atau duit atau wang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Tu kena ingat tu, tanpa sebarang penambahan. Maknanya kalau dia hutang beras, contoh kan, hutang beras sekilo, beras apa, beras cak jati, contoh. Jadi bila syarat tadi kan, bila seminggu, okay, lepas seminggu dia kena pulang balik beras jati sekilo tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Tu kena ingat tu. Maknanya kalau kena dalam konsep duit RM10, pulang RM10. Tapi hari ni macam-macam lah keadaannya kan, meniaga duit sekarang ni. Bank-bank, koperasi, apa-apa tak kira lah. Macam begitu. Buatlah satu sistem, dia panggil al-bai'u bisamana ajil kan, perniagaan tertangguh, bayaran tertangguh. Tak apa, nanti kita bincang bab itu besok. Bab apa ni, macam mana nak bayar balik hutang ni kan, dia punya sistem dan sebagainya. Jadi orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang tersebut yang sama atau serupa dengan apa yang dia ambil, yang dia pinjam, tanpa apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjam. Maknanya kalau dia pinjam kereta, mana dia akan pulang kereta tu seperti dia pinjam. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan kan, kalau kita nak meminjam sesuatu ataupun nak beri pinjam sesuatu, yang paling penting sekali ialah hendaklah kita, seperti mana Allah kata bahawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ni tu hasil begitu. Kalau kita nak berhutang, nak bagi hutang ke, ataupun kita nak berhutang ke orang ke, yang paling penting sekali lah Allah Ta'ala kata bahawa, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang, urusan tu urusan hutang piutang, tak ada hutang, tak apa benda hutang, hutang beras ke, hutang gula ke, hutang baju ke, hutang kereta ke, basikal ke, rumah ke, duit apa tak lagi, maka hendaklah kalau kita berhutang tu dengan tempoh yang tertentu hingga satu masa, maka hendaklah kamu menulis, buat dokumen. Kena ada dokumen, jangan main mulut saja. Tak apalah, kau percaya kau awak, tak boleh. Saya percaya kau awak, ataupun bila kita minta tulis yang meminjam kita tu, takkan awak tak percaya ke saya? Okay. Percaya tak percaya itu isu nombor 2. Allah Ta'ala perintah tulis, maknanya kalau tak tulis ni berdosa. Sebab ini perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berhutang tak tulis, macam berdosa kan. Kemudian kata bahawa hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Mana ada orang lain saksi. Sebab tu sekarang kita tengok orang pinjam rumah ke, kereta sebagainya, dia ada agreement. Agreement. Perjanjian. Kita tantangan. Orang tu tantangan. Ini memang perintah Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita tidak begitu ambil kisah sangat baik ni. Kan? Tak apalah, saya percaya kau. Orang ni tak boleh percaya gitu. Kena tulis walaupun satu sen. Tapi kita kadang melampau pula, takkan RM10 nak tulis kan. Jadi kurang-kurangnya catatlah dalam buku 35 tu kan. Sekarang dalam handphone, catatlah dalam handphone, ambil gambar sikit, hantar tanda, tak kisahlah. Yang pentingnya ialah ada dokumen dalam bentuk gambar ke, tulisan ke, ataupun dalam bentuk saksi ke sebagainya, tak kisah. Yang pentingnya ada dokumen ni, kita lah yang menentukannya dokumen tu bentuk macam mana. Tapi kena ingat, berhutang ni gitu gaya tu. Kenapa? Kerana dia akan menimbulkan masalah selepas itu. Janji pinjam RM1,000, janji tak bayar seminggu, lepas seminggu tak bayar, kan masalah.
Bila tak ada dokumen, dah dia tak mengaku. Itu hak dia tak mengaku. Hak dia, itu masalah dia. Tetapi sebenarnya kalau dia tak mengaku, masalah dia lagi besar. Yang pertama, dia berhutang, tak bayar. Yang kedua, dia menipu. Lepas tu dia mati, ada masalah besar. Jadi sebab itulah apabila ada tulis atau dokumen, kalau si penghutang tadi mati, kita boleh rujuk kepada waris dia. Waris. Tapi kalau tak ada, kita kata harga tu ayah awak berhutang gini. Mana buktinya? Jadi nak tak nak, tuan-tuan dan puan, hutang ni kita kena beraloh. Lainlah kalau kita orang baik sangat kan, tak kisahlah hutang macam mana pun, hutang bayar, saya halalkan je, okey kan. Tapi sebenarnya itu bukan satu sifat muamalat hutang. Baik, awal-awal beri tu dia kan, sedekah namanya. Jadi sebab bahawa nak tak nak, mestilah kita membuat dokumentasi. Ini perintah Allah. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 282, insya-Allah. Kemudian satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda berdasarkan firman maknanya, berdasarkan pada ayat yang kita baca tadi, maknanya pelaksanaan hutang itu adalah dibolehkan. Makna hutang ni boleh, hutang ni diharuskan. Diharuskan, boleh. Tetapi dengan syarat mestilah ada dokumen yang sah dalam tempoh yang ditentukan oleh kedua-dua belah pihak. Ada syarat. Tapi kita orang Melayu ni, dia jenis percaya gitu je. Kadang-kadang bila kita pun nak cakap besar, kena sini kena kawan lah, kena ada beradik lah, kerana orang kita percayai lah, kerana dia tu lebay lah, kerana dia tu pakai serban lah. Jangan. Bukan sebab dia pakai serban, dia lebay, dia ada beradik, dia kawan yang kita percaya, tak. Percaya ke tak percaya ke, dokumen adalah. Dokumen tu yang menentukan kita percaya ke tak percaya dia. Kalau tak ada dokumen, Masya Allah, tuan-tuan, gitu. Jadi ada dalil menegaskan betapa pentingnya untuk kita melunaskan hutang. Jadi nak sebut bahawa bila dah meminjam, dah berhutang, maka wajiblah kita melunaskannya. Wajiblah orang tu membayar balik. Kan wajib bayar balik. Kerana Nabi kata bahawa nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jangan pandai berhutang je, melunas tak reti, nak bayar pun tak mampu. Jadi Nabi kata bahawa nafsul mu'minun mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Apa maknanya? Jiwa seseorang yang beriman tergantung dengan hutangnya sehingga dia membayar balik. Maknanya jiwa kita ni tergantung dengan hutang. Selagi kita tak bayar hutang, faham saya dah. Maknanya hidup kita sentiasa terbeban. Sentiasa terbeban. Maka sebab itu hati-hati dengan hutang ni. Minggu lepas kita bincang tentang kenapa berhutang, banyak jenis hutang dengan itu, hutang ini kan, hutang dengan PBT lah, hutang parking kereta lah, hutang rumah sewa lah, hutang yang tak bayar tu, hutang rumah sewa lah, hutang bil air lah, bil elektrik lah, hutang tu tak bayar. Kita dah pakai dia punya perkhidmatan tapi kita tak bayar, mati. Guna gayanya. Jadi siapa-siapa yang banyak hutang dengan TMB ke, dengan paik ke, dengan apa-apa tak kira, dengan PBT, cukai pintu ke, cukai lesen sebagainya, lunaskan cepat. Mati besar teruk kita. PBT datang cari kita, CEO PBT cari kita. Masya Allah, tuan-tuan, penauzubillah. Nampak remeh tak? Gambar remeh. Dengan LHGN lah, dengan PTPTN lah. Ni ramai PTPN tak bayar ni, berbilion-bilion. Kan, pinjam Amarah lah, Yayasan Pahang lah, Yayasan Selangor lah, dengan macam-macam tu. Bayar, jangan tak bayar tuan. Bayar. Dulu masa kita ngambil senar je kan, dapat beli handphone iPhone macam-macam kan. Tapi tak bayar, jangan, kena bayar. Hutang kot mana sekalipun, PTPN ke apa benda ke, kena dibayar. TMB ke apa benda pun kena bayar. Ini apa tu lagi, semua sewa. Kita duduk rumah sewa, kita dapat manfaat. Isteri, anak semua. Kadang-kadang mak mentua beratang terus itu. Rupanya semuanya tertanggung dalam hutang belaka. Jadi rumah sewa kena bayar. Kalau mati tak ada bayar, masalah. Bil air tertunggak dah beribu-ribu. Boleh satu dulu tak bayar lagi.
Kemudian dia pergi potong, marah pula. Walaupun dia dah potong ataupun dah potong, hutang tu tetap lagi terbeban atas kita sebab kita dah guna. Jadi nak sebut bahawa hutang ni perkara yang sunat. Tetapi siapa yang sunat? Orang yang beri hutang. Bukan yang berhutang. Jadi hukum memberi hutang ni sunat dan sangat digalakkan. Kerana orang yang beri hutang akan mendapat ganjaran yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Okey, mana ada dua, pemberi dan penerima. Jadi pemberi hutang tu hukumnya sunat dan dapat pahala, ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan kedekut sangat nak bagi hutang sebab dapat pahala besar, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan besar di sisi Allah Ta'ala. Dan dia merupakan satu amalan yang mulia jika tujuannya untuk menolong, meringankan beban orang itu ketika dia berada dalam kesusahan dan kesempitan. Satu amalan yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan juga di sisi orang, manusia. Dia akan bila kita dapat melepaskan, membebaskan, menolong, menyelesaikan masalah orang kan, orang tu lega. Lega kan. Rasa senang, rasa masalah selesai sebagainya. Kita yang tolong menyelesaikan masalah. Jadi maknanya kita jadilah orang yang menyelesaikan masalah orang lain. Jangan menjadi orang yang menambah masalah orang lain. Gitu. Jadi rupanya pemberi hutang ni satu darjat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang banyak kepada mereka, tetapi dengan syarat sekiranya dia memberi hutang itu dengan niat nak membantu menyelesaikan masalah orang itu ataupun meringankan masalah orang itu, beban yang dia ada ketika dia sempit sebagainya, bukan dengan tujuan untuk mengambil kesempatan atau faedah daripada orang yang berhutang tadi. Bukan ambil kesempatan, dia besok kalau bagi hutang, dia tak bagi hutang, dia jadi hamba aku, dia akan jadi, dia dengar cakap aku, segala tu benda dia besok aku dapat ambil. Bukan. Kalau ada di sebalik itu, tak kena. Jadi bank-bank sekarang ni, itu tujuannya kan. Tujuannya bila dia beri hutang-hutang, dia nak untung. Maknanya hutang sekarang dah jadi industri perniagaan. Hutang sekarang dah menjadi industri perniagaan kan. Berniaga hutang. Kan. Kalau ikut ukur ni macam tak boleh ya. Dia kata bukan untuk ada kepentingan lain. Tapi wallahualam, sebab kita tengok ini bank-bank yang berhutang ke koperasi ke dan sebagainya, ada penasihat syariah dia, adalah dia punya CG syariah halal dan sebagainya. Itu wallahualam lah. Sebabnya kadang-kadang memanglah kita mesti menyediakan kemudahan ini ya, tetapi bukan untuk menyusahkan dia lagi. Dia dah lah berhutang kan, lepas tu susah lagi nak bayar hutang, 2 kali susah dia kan. Tapi wallahualam sekarang ni dah ada tawaruk lah, itulah ini dan sebagainya. Dan saya pun terlibat secara langsung juga dengan industri hutang ni. Kan? Gitu. Baik. Jadi hukum memberi hutang sunat. Memberi hutang hukumnya sunat. Diangkat darjatnya mulia di sisi Allah Ta'ala. Kan? Mendapat kemuliaan sisi Allah Ta'ala. Sunat. Dengan syarat dia nolong orang menyelesaikan masalah, dia beri kesempatan dan kesusahan. Tetapi berhutang hukumnya harus. Maknanya memberi hutang boleh pahala. Tapi kalau kita berhutang harus ni maknanya dari segi ibadat kita pahala tak dapat lah. Kosong. Tak ada pahala. Tetapi walau bagaimanapun dalam perkara, hukum hutang tu berubah mengikut keadaan. Macam kahwin kan. Kahwin ada hukumnya musyawarah, adanya sunat, ada wajib, ada haram, ada makruh. Kahwin. Nak kita cerita kahwin sedar. Bab kahwin apa sedar ke? Bab nikah kan. Gitu. Jadi ikut keadaan. Kita tengok hukum hutang ni, ada hukum ni, jangan main-main. Simpan video saya ni. Untuk beritahu orang apa hukum ni. Jadi hukum ni berubah-ubah macam kahwin. Dia hukumnya berubah-ubah. Jika seseorang itu benar-benar kesutukan atau memerlukan wang untuk membiayai keluarga dia, nak belajar ke dan sebagainya kan. Nak belajar, kalau tak belajar, tak berhutang tak lepas. Kalau tak berhutang, makanan tak boleh bagi makan anak dia. Sakit dan sebagainya kan. Sakit dan sebagainya. Maka hukumnya wajib pula.
Kalau dalam kesempitan, daruri, maka hukumnya wajib berhutang. Manakala hukum berhutang bagi pemberi hutang adalah berubah-ubah mengikut keadaan dalam 3 bentuk. Gitu. Jadi kalau untuk keluarga dan sebagainya tadi, maka wajib. Tapi kalau untuk saya saja dan sebagainya, tengok keadaannya. Manakala hukum berhutang bagi pemberi hutang, adalah berubah-ubah mengikut keadaan dia yang akan kita bincangkan. Yang pertama, dia kata haram. Jika pemiutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk tujuan yang diharamkan, seperti minum arak, judi dan sebagainya. Maknanya kalau kesempitan orang tadi dia kesempitan hidup, maka dia wajib berhutang. Tetapi si pemberi hutang ni ada tiga keadaan kepada dia. Contohnya orang nak berhutang dengan kita kena tengok kenapa dia nak berhutang. Sekiranya dia berhutang itu untuk minum arak, berjudi atau buat jahat, hukumnya kita bagi hutang dia haram. Tak boleh mulia tu, tak dapat mulia kemenangan Allah tadi, tak dapat. Hukumnya haram sebab kita telah bersebahat dengan amalan dia, ataupun kita telah menggalakkan dia buat perkara yang tak baik, ataupun dengan kita bagi hutang tadi, dia tak boleh buat judi, dia tak boleh berjudi, dia boleh berjudi pula gitu. Kita juga berjudi dengan sama dia, walaupun duit itu duit hutang, tapi kita tahu memang kalau kita bagi dia nak beli dadah, nak berhutang, dia nak pergi buat maksiat. Jadi haram kalau kita beri hutang kepada orang begitu. Yang kedua, makruh. Jika orang yang memberi hutang tadi mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat, atau menunjuk-nunjuk, ataupun penghutang tahu dia tidak akan mampu bayar balik hutang tersebut. Gini. Maknanya kalau dia nak berhutang, kita tahu dia akan buat benda sia-sia je. Dia nak beli rokok, nak pergi tengok bola, dia nak berseronok-seronok, dia nak tunjuk korang, kan, nak tunjuk korang, dia nak pinjam kereta Bentley BMW, kan, di sini tuan-tuan, BMW, Mercedes, Audi, BMW, Mercedes, Audi, jangan-jangan Jaguar, kan, Clio, dia macam ni kan, itu BMW, Mercedes, Jaguar, Audi dan sebagainya. Kata-kata ni ada juga Toyota, ada apa, Nissan ada, Fiat ada, macam-macam, cuma nak sebut gitu. Jadi dia nak pinjam kereta kita, BMW kita, tujuannya untuk nak tunjuk orang, jangan bagi. Makruh bagi, makruh kan. Tapi kalau memang dia memang betul-betul perlu, dan sebagainya, jadi apa, hukumnya berubah. Jadi kalau kita tahu dia nak tunjuk, ataupun dia nak pergi tempat yang tak berpanjang, tengok bola sebagainya, ataupun kita tahu dia memang tak bayar, dia tak mampu bayar, dia memang tak mampu bayar. Okey, jadi saya ada satu pertanyaan. Perlu buat surat perjanjian kah? Berapa lama tempoh hutang? Okey, jadi memang kita perlu buat surat perjanjian. Tempoh tu bergantung kepada persetujuan kita nak bagi. Beberapa lama tempoh tu, bergantung kepada persetujuan kedua-dua belah pihak. Setahun, 2 tahun, tak kisah berapa lama, dia tergantung kepada apa ni, kita punya persetujuan kedua belah pihak. Kena buat walaupun dengan selai kertas. Saya sebut tadi, ambil gambar ke, cara saksi dan sebagainya, kena ada dokumentasi dua-dua tanda tangan, setuju, gitu. Jangan tulis je tapi tak tanda tangan, ubah nama dia, IC dia, alamat dia, alamat kita, IC kita, alamat kita, jumlah dan sebagainya, ada saksi. Waalaikumsalam warahmatullahi, yang bagi salam pada saya, insyaAllah sama-sama lah. Kena ada dokumentasi, kena buat surat perjanjian, mesti buat, wajib buat. Ini perintah Allah Ta'ala. Bukan dokumentasi itu untuk kita suka-suka saja, untuk kita buat-buat saja, tak. Ini memang perintah Allah Ta'ala. Dia macam kita semayang juga. Semayang tu kena tapi dokumentasi itu tak semestinya betul mana perjanjian tu. Tapi Allah Ta'ala kata katibun, mana kenalah tulis. Mana tulis lah. Mana Quran sebut tulis. Tulis lah. Okey. Jadi kalau kita tahu dia tak berbayar hutang, jangan bagi. Makruh. Kau ini kau tahu dia tak ada bayar tapi dia macam nak sangat, kan, kita bagi. Makruh.
Kalau kita tahu dia tak ada bayar, makruh. Tapi kalau kita tahu dia terdesak, itu bab lain kan. Kita ada dua keadaan. Kita nak bagi dia hutang, kita tahu tak ada bayar, tapi dalam hati kita niat tak apalah, tak bayar aku tolong dia. Itu bab lain kan. Kan. Mana hukum ni berubah-ubah. Yang ketiga dia kata wajib. Jika pemberi penghutang mengetahui orang berhutang itu amat memerlukan hutang, wajib. Kan dia sangat terdesak. Untuk menampung hidupnya dan keluarganya, dan tiada cara lain untuk dia memperolehnya kecuali dengan cara berhutang. Pada ketika itu kita tahu dia memang susah betul. Anak dia nak belajar, dapat masuk universiti, dia belajar dia first class kan, first class. Tiba-tiba anak dia sakit jantung seorang, itu seorang, gini seorang, dah dia tak ada sumber pendapatan lain dah untuk meneruskan pelajaran anak tadi. Maka pada ketika itu kalau dia jumpa kita mampu, maka pada ketika itu kita wajib bagi. Tapi sekarang ni soalan sekarang kita, isunya ialah orang tak mau bayar hutang. Itulah susah kita ni. Kita pun bukan orang banyak duit pun. Kalau kita orang banyak duit tak apalah, bila macam orang tu kan, orang maha kaya tu. Tapi kita ni ada gitu je. Nak abang tak ada duit, ada. Nak abang ada, masing-masing tahulah. Tapi 3 keadaan. Yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga wajib. Jadi kalau kita nak bagi hutang pada orang ni, maka naklah kita tengok kasih 3 perkara ni. Haram, makruh, wajib. Duduk di mana kita. Kan? Maknanya kita kena tahulah kemampuan kita, kekuatan kita. Sebab itu tuan-tuan rumah kita kadang-kadang banyak terdedah dengan suruh buat baik, suruh sedekah, suruh tutup aurat, suruh semayang semayang jemaah di masjid, belajar sebagainya, tapi berhutang kita tak ambil hal. Jadi hari ni 2-3 minggu ni kita nak kupas habis-habis tentang hutang ni, supaya orang jelas hutang. Jelas tentang hutang ni. Sebenarnya banyak kuliah-kuliah hutang, tapi kadang-kadang kita tak begitu cakna sangat kan. Jadi saya fikir setiap rehat jangan lupa 5:30 petang beritahu kawan-kawan, kita akan bercerita, bincang, kita akan kongsi tentang hutang. Ajak kawan-kawan, ni cerita hutang ni dah setengah jam je pun, 30 minit je pun, bukan lama sangat kan. Tengok cerita, tengok bola, tengok WhatsApp, tengok Facebook, lebih dari itu. Jadi insyaAllah kita cerita hutang. Walaupun saya sekarang ni berada di Glasgow kan, tapi saya rasa saya sekarang berada di Temerloh di Malaysia. Sebab tu boleh setiap hari jumpa dengan tuan-tuan dan puan kan. Maknanya apa ni setiap hari 9:30 pagi saya kat sini, 5:30 petang tuan-tuan saya jumpa, saya ada dekat Malaysia. Saya ada dekat Malaysia. Dan juga ada lah kawan-kawan kita dekat sini. Ada dengar kadang-kadang kawan-kawan kita daripada England, daripada London dan sebagainya, ada juga. Jadi situ duduknya. Jadi ada 3 perkara. Jadi mana kita ulang balik. Kalau pemberi hutang tadi, dia ada hukum juga. Pemberi hutang pun ada hukum juga. Jadi kalau kita pemberi hutang ni ada 3. Yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga wajib. Haram kalau kita tahu dia nak berhutang tu buat jahat, judi, minum arak, sedang sebagainya kan. Haram kita tahu, ataupun dia tak berbayar, kita bagi juga. Kemudian makruh, kalau kita tahu digunakan perkara tak bermanfaat, ataupun dia nak exchange, nak nunjuk-nunjuk ke orang, nak bermegah-megah, padahalnya bukan hak dia, macam hak dia kan. Itu makruh, tak boleh. Dia suka-suka je kan, nak pinjam tu lah, pinjam ni tak boleh. Makruh maknanya kalau kita buat juga kita tak dapat pahala. Dan yang ketiga wajib. Wajib mana kalau kita tak bagi haram, berdosa kita. Makna wajib ni, kalau orang tu dia terdesak sangat kan, dia nak, macam dulu saya ada satu orang, dia kata dia hilang satu benda yang dia kena bayar cepat. Jadi dia kata okey lah. Tapi saya, kalau macam tu biasanya kita bagi je lah kan. Kalau 102 tu dia terdesak nak bayar air BAP contohnya kan, tak cukup, RM100 bagi je lah tuan-tuan perempuan kan. Itu contoh pasal tuan-tuan banyak duit kan. Tuan-tuan banyak duit. Jadi tu dah tuan-tuan, insyaAllah. Jadi minggu depan ni kita cerita pula bagaimana tanggungjawab seorang yang berhutang tu kalau dia dah berhutang. Maknanya sebenarnya ini bukan kena kawan lain, kena kita ni. Kadang-kadang kita bagi hutang ke orang, kadang-kadang kita berhutang ke orang kan. Yang paling banyak saya nampak orang ni berhutang janji lah. Janji, ya Allah, janji ya. Orang politik pula berjanji saja. Orang ni, saya kalau mengentas saya tak nak buat gini-gini. Dah ada bedah je.
Jadi tuan-tuan dan puan, itu buat politik bukan masalah berdoa ya. Itu pandai-pandai masing-masing lah. Politik ni dia bukan suatu politik keperhatian lah. Bukan satu kewajipan. Itu sebagai satu ijtihad je. Tuan-tuan nak sokong siapa-siapa pun tak ada masalah sebab dia ijtihad. Yang sebut politik siasat tu itu politik, bukan politik kepartian. Yang Nabi kata, oh dia ada politik, memang betul kan. Tapi tak apa nak sebut bahawa, cuma nak sangkutkan tadi. Ramai orang politik ataupun orang-orang macam politik, yang dia nak jadi ketua lah, jadi presiden lah, jadi pengurusi lah, macam-macam. Kalau pilih saya buat gini, pilih saya buat gini. Jadi tuan-tuan pilih siapa-siapa tuan suka, itu bebas, tak ada masalah, tidak melibatkan akidah, tak tentu masuk syurga neraka. Yang masuk syurga neraka ni lah kalau berhutang tak boleh hutang. Undi tak ada masalah, nak undi siapa-siapa pun boleh, tapi nak undi tak boleh hutang memang tergantung. Tapi nak undi pun siapa-siapa pun, tengoklah orang juga. Kita ni ada pelajaran, ada pendidikan, cerita, bincang mana-mana. Wallahualam jangan kita pelekeh orang, jangan kita menghina orang, jangan kita mencaci orang. Itu saja. Kita nak undilah. Wallahualam. Hutang jangan lupa bayar dengan siapa-siapa pun. Wallahualam. Sekian dulu. Saya minta banyak gurau, banyak kesilapan, kesalahan sebagainya. Saya doakan tuan-tuan sada dalam keadaan kebaikan, dipermudahkan rezeki, dipermudahkan hidup, diberkati Allah Taala, dan Allah Taala insya-Allah saya doakan tuan-tuan masuk syurga tanpa hisab oleh Allah Taala Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Ngaji Barokah.